الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هانيا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan izin dan taufiknya selesai kita sembahyang fardu maghrib, dan seterusnya Allah Ta'ala izinkan kita berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dipayungi oleh sayap-sayap para malaikat, majlis yang disebut juga oleh Nabi sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan semua ini Allah Ta'ala bantu kita sehinggalah akhir usia dan berterusan pada kita, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, ibu bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Kita teruskan pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Perbincangan kita yang seterusnya berkaitan dengan perbincangan bab yang kedua pada menyatakan khauf. Apa itu khauf? Artinya takut akan Allah. Muka surat berapa tak pasti, kitab Rumi tu 172 kitab Rumi. Baik. Katanya tuan guru kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kata dia telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Baik. Katanya Allah Ta'ala telah menghimpunkan 4 perkara bagi siapa-siapa yang takut, ada sifat takut akan Allah. Manakah 4 itu? Yang pertamanya petunjuk. Allah akan bagi seseorang itu petunjuk, dapat hidayah daripada Allah. Yang keduanya rahmat, akan dapat kasihan belas daripada Allah. Yang ketiganya pengetahuan. Yang keempatnya redha daripada sifat khauf itu oleh Allah Ta'ala. Nescaya orang itu akan dapat redha Allah. Jadi 4 ini Allah Ta'ala akan himpunkan bagi orang yang ada sifat khauf, sifat takut akan Allah.
Kerana berdalilkan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, hudan wa rahmatul lillazina hum li rabbihim yarhabun. Satu. Allah Ta'ala kata artinya petunjuk dan rahmat. Petunjuk tadi dah, yang pertama tadi petunjuk. Dan rahmat, yang kedua tadi rahmat. Bagi siapa petunjuk rahmat itu? Bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Siapa yang takut pada Allah, siapa yang takut kepada Tuhan dia, dia akan dapat rahmat, dapat petunjuk. Dua benda itu yang berharga mahal di sisi Allah. Harganya mahal. Tak dapat bagi orang yang tak ada sifat takut. Kasihan belas Allah, petunjukkan daripada Allah, tak ada bagi orang yang tak ada khauf. Sebab kita jangan nampak kita boleh melakukan ibadah itu sudah dikirakan kita ni orang yang dekat dengan Allah. Tidak. Orang yang dekat dirinya dengan Allah kerana dia merasai gerung takut dengan Allah, barulah dia mendapat petunjuk daripada Allah. Setiap gerak-geri dia, Allah Ta'ala akan tunjuk ke arah kebaikan selalu. Itu orang yang ada sifat khauf. Itu dalil yang pertama. Dan firman-Nya Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tu ayat ni seperti mana di awal perbincangan kita dalam tajuk ni dia ada dah sebut yang telah terdahulu. Nak cerita apa? Nak cerita ayat ini, Allah Ta'ala kata sesungguhnya yang takut akan Allah itu daripada hamba-Nya yang berilmu, yang kita panggil ulama. Ulama ni orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang takut akan Allah. Kalaulah dakwaan sahaja ulama, orangnya sifatnya tak ada takut akan Allah, itu sebenarnya tidak layak dikatakan ulama. Ulama ni orang yang berilmu, lagi pula orang yang ada sifat khauf, ada takut. Itulah daripada katanya tuan guru kita tadi, empat perkara tu. Yang ketiganya pengetahuan. Pengetahuan tu makna daripada ulama tu lah, iaitu orang yang berilmu lah. Tu. Orang yang tak ada ilmu, orang tu tidak akan takut pada Allah. Baik. Bila kita tengok sini ni, kita ni tak ada bahagian macam. Macam kita tak ada bahagian. Kenapa? Kerana kita orang bukan ulama. Kita ular dalam semut. Kita ni. Kita bukan ulama. Lepas nak dapat khauf macam mana? Kita hanya khauf ini pada manusia. Tak ada khauf pada Allah Ta'ala. Kita takut pada manusia. Kita tak takut pada Allah. Ada kita
seumur hidup kita, cuba kita tilik, perhatikan, renunkan atas diri kita. Ada tak seumur hidup kita, kita takut pada Allah seperti mana kita takut pada manusia? Ada? Renung. Cuma mikir gi sejenak. Umur kita dulu, sejak daripada sampai sekarang ni, fikir. Ada tak? Baik, kita ambil contoh dulu. Macam mana takut ni Ustaz? Okey, dia cerita dah sebelum ni. Takut-takut ini makna rasa pedih hati, sakit hati. Hati kita rasa pedih. Nah, seperti mana kita pedihnya luka yang kita kena. Ataupun kita boleh umpamakan seperti sakit hati ini orang yang ketar. Tahu ketar? Ketar. Tak. Ataupun kita panggil berdebar. Panggil sini berdebar. Tak. Nah, hati. Itu adalah orang yang bersifat dengan takut. Kita kan takut begitu kan? Takut dengan siapa? Takut dengan polis. Nah, kita buat kesalahan tak pakai topi. Lalu-lalu, masuk selekoh ada polis jaga. Kalaulah naik kereta tak pakai tali. Ketar-ketar duk tarik tali. Tak? Baik. Nak cerita apa? Cerita kita takut ketika itu. Macam mana kita takut? Ketar. Berdebar. Pucat mukanya. Adakah kita merasai begitu kepada Allah? Merasai begitu dah. Kita tak semayang. Contoh, bagi betul. Contoh zaman muda-muda tak semayang. Tu zaman muda. Zaman sekarang kita pun mikir, Allah silap aku. Aku buat dosa dengan Allah. Lalu kita ada kesedaran sikit ada kesedaran. Lepas tu dalam kita bertaubat dengan Allah, adakah kita mengadu dengan Allah dalam keadaan kita takut seksa kamu ya Allah di akhirat kelak? Kenapa? Kerana aku dulu banyak buat silap. Dalam kita bertaubat, dalam kita mengadu Allah, dalam kita bermunajat dengan Allah, sampai tahap ketar tak kita dengan Allah? Sampai tahap kita ni pucat tak dengan Allah? Sampai tahap kita ini berdebar tak? Kita yang kita rasa takut dengan Allah. Ada tak? Tu. Tak ada, tak payah duk sembang. Kalau tak ada diri kita macam tu, tak payah duk sembang kecam lah. Sebaliknya, belajarlah ilmu. Belajarlah, mengajilah. Kita tahap siapa doktor, kita tahap datuk ke, tahap apa sekalipun, belajarlah dengan ilmu ulama yang berkaitan dengan hati ni. Seperti mana yang kita duk belajar sekarang. Jangan duk angkuh, jangan duk sombong, jangan rasa aku dah banyak ilmu, tak perlu belajar. Jangan. Tu. Jangan kerana kerana ada sebab-sebab tertentu saja terpaksa aku duduk dalam majlis. Bukan. Tapi kita duduk dalam majlis kerana kita nak membaiki diri kita. Kerana apa? Kerana aku masih tak ada takut dengan Allah. Renung di situ. Itu yang saya cerita diri saya sendiri. Masih tidak mendapat tahap. Bila kita rasa takut, rasa pucat. Rasa takut, rasa gementar. Berdebar. Tak ada. Allahu Akbar. Faham macam mana kita? Semayang tak tinggal. Tak tinggal semayang. Kalau yang tak tinggal. Contoh. Semayang jemaah lagi. Bukan semayang seorang sah. Padahal apa khauf tu tak ada. Nak dapat macam mana tu? Kesilapan lagi lah yang kita tidak utamakan. Apa? Kita tidak mengutamakan ilmu yang patut untuk kita merasai perasaan itu.
Apa? Iaitu ilmu untuk kita mengenal akan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak takut dengan Tuhan. Sebab kita tak kenal. Polis sekarang kita kenal. Sebab itulah kita takut. Tak gitu kan? Okay, ada polis sini ni. Nah, bekas-bekas polis tu. Tak gitu. Orang akan takut. Nah, bahkan polis dengan polis sendiri dia takut juga. Nah, ada juga. Kenapa? Kerana dia kenal bila dia buat salah. Tapi kita dengan Allah, kita buat salah, tak ada rasa takut. Kenapa? Sebab kita tak kenal. Tak kenal siapa? Tak kenal Tuhan kita lah yang kita sembah. Faham tak? Nak kenal kenal belajar. Tu kesilapan kita. Nah, rasa jangan ingat buat yang ibadat ni dah cukup dah kita. Nah, nanti kita nak jawab marabbuka macam mana? Kita tak kenal. Tahu nama je. Tahu nama Allah. Siapa Tuhan awak? Allah. Orang tanya, siapa Tuhan awak? Allah. Nah, Allah baik. Tanya sikit lagi. Allah tu siapa pula? Allah. Tuhan lah. Nah, gitu. Tuhan tu siapa? Allah. Tak habis. Dah, duk main pusing itu. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tak boleh nak kata siapa Allah, tak boleh. Tak tahu nama gitu ya. Sebab duk semaya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar tu ya. Pas kenal ke macam tu? Kita buat bandingan lagi tuan-tuan. Nah, seperti mana kalau kita bercakap dengan orang kafir. Awak mana Tuhan awak? Tu Tuhan saya. Dia tunjuk tokong dia, contoh. Nah, tokong dia tu. Okey, tengok. Kita tengok. Oh, ni Tuhan awak. Ya, Tuhan. Okey. Kita pun tak ada dah tengok tu kan, tak ada apa. Tak ada persoalan dah. Tu jelas lah tengok kan. Tak apalah. Okey, ni Tuhan awak. Okey. Tak apa. Sesat. Tu yang saya tanya tadi. Contoh nak seumpama kalau orang tanya. Nah, jadi orang tanya pula kita. Dah Tuhan awak siapa? Allah. Menjadi persoalan pada kita Allah. Mana Allah? Soalan macam tu lah. Kita tercari-cari lah. Soalan Allah. Okey, Allah. Siapa Allah? Soalan yang itu. Bukan nak tahu di mana ke apa. Mungkin paling kurang kita nak tahu siapa Allah. Kita nak macam mana kalau tak ada ilmu? Nak jawab macam mana kalau kita tak kenal? Itu di antaranya menjadi satu kewajipan bagi kita ni apa di antaranya belajar ilmu yang diutamakan oleh Allah. Satu perkara penting sebenarnya tuan-tuan yang perlu tuan-tuan tahu. Bila sebut kata ilmu yang datang daripada Allah, semua manfaat. Tak kira marilah apa ilmu pun. Semua yang datang daripada Allah, baca hadis, baca Al-Quran, baca kalam qala macam-macam lah. Panggillah ilmu apa? Ilmu yang datang daripada Allah. Sebutlah. Semua manfaat umumnya. Okey. Dalam banyak-banyak ilmu Allah Ta'ala ada memperwajibkan ke atas diri kita, ke atas individu setiap Muslim yang beragama Islam, mula daripada kecil lagi, iaitu mula daripada balik lagi, yang kita panggil orang remaja masa tu. Allah Ta'ala berwajibkan apa? 3 ilmu yang penting. Yang ni yang utama. Yang ni yang mesti dipelajari mula daripada balik sampailah mati. Kena belajar. Dikenali dengan ilmu fardu ain. Jangan duk anggap ilmu fardu ain ni di sekolah-sekolah tu, kafar tu. Bukan. Bukan itu semata. Bukan yang tu semata. Kerana apa? Kerana ilmu fardu ain ni seperti mana ilmu yang kita akan bincang, apa ni akan saya nyatakan 3 ni. Ilmu yang berkaitan untuk kita mengenal akan Allah. Dikenali dengan ilmu usuluddin. Belajar satu. Yang keduanya ilmu yang wajib pada yang Allah Ta'ala perwajibkan. Yang ni diutamakan dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain. Bukan salah nak belajar ilmu yang lain, tapi kena utamakan. Allah Ta'ala sebut kena utamakan dahulu 3 ilmu ni.
Yang pertama ilmu usul din ataupun kita panggil ilmu tauhid, ataupun mudah kita panggil sekarang belajar ilmu sifat 20. Satu. Yang keduanya ilmu fiqh ataupun yang panggil juga ilmu fiqh. Ilmu syariat pun yang panggil. Iaitu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah. Sembahyang terutamanya, puasa dan sebagainya. Tu dia panggil ilmu fiqh. 2. Yang ketiganya kita kena utamakan dahulu ilmu tasawuf. Yang kita duk belajar sekarang. Jangan anggap ilmu tasawuf ini ilmu orang-orang tinggi-tinggi. Bukan. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf ini ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala juga. Iaitu mengenali akan sifat-sifat hati kita. Buang sifat mazmumah, hiasi dengan sifat mahmudah. Itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi 3 ilmu asas ini wajib dipelajari di atas diri kita setiap individu. Tak belajar yang ni, dosa. Katanya para ulama tidak belajar 3 ilmu ni, duk belajar ilmu yang lain. Duk belajar ilmu yang lain, ilmu hadis contohnya, ilmu tafsir Al-Quran. Tu bukan saya nak sebut salah Kita kena faham yang utama. Nak cerita ni. Bukan nak sebut salah. Kita pergi silap belajar. Yang utama dahulu kita tak belajar. Katanya para ulama, belajar yang tu tidak ada habuan, tak ada bahagian dia di akhirat kelak, tak ada. Kenapa? Kerana yang utama dia tidak dahulukan. Belajar yang fardu kifayah. Tidak, yang fardu ain tak lepas lagi. Belajar ilmu tafsir. Ilmu fardu ain tak lepas lagi. Belajar ilmu, kata ulama, walaupun ilmu itu ilmu fardu ain dah, tapi dia hanya daripada 3 tu, contohnya daripada 3 tu dia minat satu je. Satu ilmu je, yang lain tak minat. Dia jenis minat pula. Yang lain tak minat, dia minat satu saja. Lalu dia belajar yang tu ialah, katanya para ulama, ilmu yang dia minat tu pun disebabkan dia terambil semua 3 itu, tu pun tak ada berhabuan bagi dia. Akhirat kelak tak ada apa-apa. Tu dia antara. Contoh dia sukanya belajar ilmu fiqh. Saya suka belajar ibadat ya. Dan akidah biar saya tahu kenal Tuhan satu cukup dia kata gitu ya. Tak belajar secara halusi yang wajib atas diri, tak belajar. Tak minat. Katanya para ulama, duk belajar ilmu tu pun tak ada apa. Tak ada habuan di akhirat kelak. Itu di antaranya. Tu nak bagi pencerahan pada diri kita semua. Bahawasanya ilmu ini jangan lepas 3 ilmu itu untuk kita pelajari. Seperti mana yang kita belajar sekarang, ilmu tasawuf. Jangan anggap sebab sekarang ni Masya Allah sungguh. Orang anggap ilmu tasawuf ni ilmu yang tinggi-tinggi. Ilmu yang tinggi tu ilmu yang tinggi lah. Yang fardu ain ni kita kena belajar. Sebab itulah kena reti. Ilmu tasawuf dia bagi pada 2 pula. Sentiasa saya sebut. Ilmu tasawuf ni ada 2 pula. Dia bagi pada 2 pula. Ilmu tasawuf muamalah, ilmu tasawuf mukasyafah. Ilmu tasawuf muamalah ni wajib. Setiap individu mula daripada balik je, umur 15 je wajib dah kena tahu. Dia ni jangan sifat takabur, jangan sifat riak, jangan ada ujub. Mula daripada situ lagi. Jangan ingat hati besar nak belajar. Balik je kewajipan tu dah kena. Tak belajar, tak tahu, ada sifat tu, ada sifat yang tercela, dosa orang tu. Ada sombong, dosa orang tu. Ada riak, dosa orang tu. Tu jangan ingat ilmu agama ini hanya cukup sembahyang puasa, tak haji pergi haji, tak orang minta sedekah bagi sedekah, bukan. Kewajipan itu kita perlu utamakan. Jangan leka daripada 3 ilmu tu. Kita sebagai ahli jawatan kuasa Masjid Surau,
sediakanlah 3 ilmu ni kepada jemaah. Mungkin jemaah tak tahu, kita sediakan. Jangan lepaskan 3 ilmu ni untuk ahli jemaah kita. Dan minta ahli jemaah kita biar belajar sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Seperti mana tuan-tuan duk belajar tu kitab orang bagi, nah belajar. Ya, jangan orang olok kitab. Nah, saya tak nampak. Tengok suara khabar boleh, tengok telefon boleh. Contoh lah. Tengok telefon boleh. Orang bagi kitab yang orang lain. Contoh, bukan orang sini, orang Meru. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Belajar. Bukan hanya menjadi pendengar saja, belajar, iaitu melalui kitab-kitab ulama. Kita nak nak keberkatan ni. Yang nak cerita dalam bab khauf ni, walaupun insya-Allah, walaupun kita tidak ada khauf ni yang nak cerita, mudah-mudahan kita mengenali orang yang takut pada Allah, kita dapat juga akan habuan itu takut. Sebab jelas sekarang hamba sendiri contohnya, tak ada khauf itu, masih kurang khauf itu. Tidak sebenar takut kita dengan Allah. Jadi kita bersahabat dengan orang yang takut akan Allah, seperti mana tuan kita ini. Kita belajar kita mengenali dia. Dia orang yang ada khauf dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat juga cebisan-cebisan itu, sifat itu kepada diri kita, mudah-mudahan. Itu ya. Sahabat dengan orang yang takut, insya-Allah kita pun akan rasa takut. Seperti mana dia akan contoh di bawah. Baik, tengok seterusnya. Firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu ayat Quran. Telah redha, ni redha daripada yang keempat tadi kan, redha. Ni bukti semua ada. Ulama bukan saja-saja cerita, berdalilkan dengan hadis dalam Al-Quran. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Dan yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Allah. Yang dapat radhiyah ni, yang dapat ni siapa? Para sahabat. Jadi nak ceritanya para sahabat orang yang paling takut dengan Allah. Ni keji orang para sahabat. Allahu akbar. Jangan kerana satu benda kita cakap itu, kita mengejikan para sahabat. Sahabat orang yang paling takut dengan Allah. Orang yang paling takut. Ni Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Radiyah ni mana radiyallah. Kita doa kan. Sahabat Abu Bakar, contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu, doa dengan radiyah daripada Al-Quran. Allah Ta'ala redha dengan dia. Disebabkan apa? Liman khasyiya, sebab mereka itu takut akan Tuhannya, dapat pangkat radhiyah. Allah Ta'ala redha dengan dia. Gitu. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Untuk hasilnya, dapat hasilnya, ni ajar ni. Ambil pedoman ini. Untuk kita dapat takut akan Allah ini, 2 perkara dia kata. Pertamanya dengan pengetahuan dan pengenalan. 2 tu. Pengetahuan dan juga pengenalan. Macam mana? Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk, dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya, iaitu penduduk syurga, penduduk neraka. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka, maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Kena tahu yang tu. Kena tahu kita ni dengan Allah Ta'ala ni maha besar, maha kebesaran dia. Kenapa? Dia menciptakan langit, dia menciptakan syurga, dia menciptakan neraka. Tu di antara hak paling besar di akhirat. Dia cipta syurga, dia cipta neraka. Bermakna bila itu ciptaan daripada Allah, Allah Ta'ala akan tentukan
Siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Jadi kalaulah kita nak mendapat takut ini, kita kena ada rasa, kita kena tahu dah siapa yang akan duduk dalam neraka nanti, siapa yang akan duduk dalam syurga nanti. Jadi siapa? Kalau kita buat contoh atas dunia ni, orang yang akan duduk dalam neraka Allah, orang yang buat maksiat kepada Allah Taala. Jadi kalaulah kita tahu yang tu, bermaknanya kita tak akan buat maksiat. Itu yang dipanggil takut. Cukup lah. Kita tak buat itu, okey, menandakan kita takut dengan sebab ilmu, pengetahuan yang kita dapat tadi. Tu paling kurang. Tu cara yang pertama. Dan yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu. Ni pandang orang pula. Tilik pada orang, tilik dengan kelakuan orang. Orang tu takut, kita pun rasa takut. Gitu. Mana? Dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Contoh, bandingannya seperti kanak-kanak. Tiada takut ia akan ular, ia tak takut. Kenapa? Kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu mesebabkan kebinasaan. Nampak? Budak kecil-kecil tengok ular, nak pergi main je. Kalau kita akan lari. Okey, kita akan katak dia, pukul dia. Jadi bandingan dia dengan budak tadi. Budak dia tak tahu. Disebabkan dia tak tahu, dia nak buat main dengan ular. Sebab dia tak tahu. Lalu dia kata, okey, kebinasaan yang dia akan dapat dia tak tahu. Budak patutnya bila dia dia pegang, contohnya dia akan kena patuk, dia akan binasa, mati dan sebagainya. Tu semua dia tak tahu. Dia hanya tahunya nak main. Jadi kita orang dewasa, orang bersalahan, dia kata, tengok, bersalahan bapa bagi budak itu, takut ia akan ular. Kenapa? Kerana mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab dipatuk itu ular. Tahu. Gitulah umpamanya. Bila gitu, tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular. Kanak-kanak ni tengok ayah dia. Ayah dia takut ular. Mula dia tu tak tahu ketakut. Tengok-tengok ayah tak lari ke ular. Dan lari daripadanya dan gementar badan ayah dia. Dia tengok kelakuan ayah dia tu. Kerana melihat ular itu, nascaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia di dalam hatinya akan takut. Gitulah bandingan. Tu tengok perangai orang. Jadi kita tengok orang takut dengan Allah. Kita bersahabat dengan orang takut pada Allah. Kita bersahabat dengan orang yang tak tinggal ibadah. Kita bakal tunggu tinggal. Siapa masuk waktu kita berhenti semayang, bersahabat dengan dia kan. Berhenti semayang, kita pun semayang. Kalau ikutkan kita ni, ikut orangnya. Orang tak berhenti lagi, tak berhenti. Tapi orang yang kuat sikit, dia berhenti. Dia berhenti. Berhenti semayang, okay? Kita berhenti semayang, ikut kita. Tu nak cerita kata, kita buat itu kerana ikut orang. Jadi sifat takut ni nak dapatnya macam mana? Kita bersahabat dengan orang yang takut juga. Kita bersahabat dengan mereka itu. InsyaAllah bila kita bersahabat dengan beliau, kita akan dapat juga sifat itu. Seperti budak tadi. Budak tadi dia tengok ayah dia takut. Seperti mana mak dia tengok takut kelipah, dia pun takut kelipah juga. Lipas. Mak dia geli, dia lari. Dia pun lari juga. Asalnya kalau ikutkan mak dia tak buat begitu, dia ambil je buat main. Tapi bila mak dia buat begitu, dia pun lari juga. Tengok mak dia lari juga. Begitulah umpamanya. Bandingannya. Kita pun dengan nak menghasilkan sifat takut ini, bersahabatlah dengan orang yang takut. Bersahabatlah kita dengan orang yang ahli dengan ibadat, kita akan dapat melakukan ibadat juga.
Tu. Seperti mana yang kita duk bersahabat dengan siapa sekarang ni? Dengan orang yang takut dengan Syekh Abdul Qadir, orang yang takut, orang yang ada sifat takut dengan Allah ini. Mudah-mudahan kita pun dapat mengecapi takut itu hasil daripada kita bersahabat dengan Tuan kita ini. Gitu je kita ni. Kalaulah sekadar duk dengar tak ada sahabat dengan pengarang-pengarang kita, Allah Akbar, rasa rugi. Duduk dalam majlis ilmu dah. Sebab itulah kita ni saya suka sangat dengan tuan-tuan yang ada kitab. Mudah-mudahan dia pegang kitab dia, kita belajar melalui kitab dia, menatap kitab dia, ada habuan jugalah untuk kita, insya-Allah. Kalaulah kita tak pegang dah kitab dia, tak tatap pun kitab dia, dia nak jamin kita macam mana? Umpamanya kita dengan Nabi lah, kita tak selawat kepada Nabi je, Nabi nak jamin macam mana kita? Tu malas selawat. Tu bandingannya dia. Itulah nak cerita kata dua perkara ini untuk menghasilkan sifat khauf. Walaupun kita ini peringkat daripada awal sampailah sekarang umur kita tak ada sifat-sifat sifat ini masih boleh dikatakan tak ada, kurang. Usahalah bersahabat dengan orang yang takut ini, kita akan juga turut rasa merasai sifat itu ada dalam diri kita, insya-Allah. Okay. Lalu dia kata, sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular. Tu dia tak tahu apa pun, tapi disebabkan ayah dia lari pun larilah. Itulah sifat kanak-kanak bila tak tahu. Kita pun lagu itulah. Bila kita tak tahu, itulah kitanya. Okey. Lalu katanya lagi, dan ketahui olehmu. Sekat tu dulu. Kita ada majlis pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abada. Allahumma aghnina bihalalika an haram wa aghnina bi fadlika amman siwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Okey, sila je. Macam berkenaan dengan anak saya sendiri. Okey. Anak saya ada bisnes lah, sewa kedai. Okey. Lepas tu belakang kedai tu ada dia dengan kawan-kawan dia buat kerja-kerja kontrak. Okey. Lepas tu masa saya bekerja, saya kurang prihatin dengan dia lah. Okay. Bila dia nak duit, contoh, saya undur je. Bila saya 55 dan saya bersara, saya ikut penuh lah perjalanan kerja dia. Dia ambil kontrak. Lepas tu, saya nasihat dia lah. Cara ni salah. Saya lah. Sebelum ni saya tanya Pak Ustaz, ada yang ambil diorang, jawapan ni sama. Sebab bila dah dapat kontrak, dia buat kerja. Lepas tu dia cakap terima kasih. Kenapa? Lepas tu dia minta duit kat saya. Kenapa tak minta duit dan dulu kat dia? Terima kasih. Sebab dia tolong kita. Tapi kena dulu, kalau tak dulu, nanti tak dapat job akan datang. Jadi saya beranggapan dah nak cakap rasuah tu kasar punya dia kan, itu detik ataupun dia manis. Dan benda tu berlarutan sampai sekarang. Jadi saya berkata tak boleh. Ini saya ayah, saya bagi nasihat. Kalau kau rasa manis dia besok, akan diturunkan pada anak awak. Benda tu tak ada penunjuk. Jadi banyak benda-benda yang sepatutnya buat. Di BPA tu orang kadang nak minta renovation, buat dapur, buat parti, dia buat. Lepas tu minta duit kat saya. Tak boleh. Kalau tak jadi kontrak, tak ada job akan datang. Jadi saya minta pandang Ustaz,
yang terima kasih itu di apa tu disusuli dengan anger manis dan apa hukum dia dan nasihat ustaz pada anak saya sebab sini ada video nanti saya tunjuk dia kat rumah. Okey. Dia tak ada mana ni? Ada. Okey. Kalau dengan istilah sekarang kan, cara-cara yang macam tu lah dipanggilkan rasuah lah. Lebih kepada rasuah, itu agak kasar dan sebagainya dah. Okey. Jadi bila rasuah ni kasar atau tak kasar pun di kita, bila itu bertentangan dengan syariat kita, tetap dosa, tetap haram, tetap tak boleh lah. Kasar tak kasar ke apa ke. Jadi nasihatnya tak ada nak nasihat apa, cuma nasihat dia supaya belajarlah ilmu. Pergilah masjid surau, nuntut ilmu. Tak ada benda lain. Kita ini untuk dapat dapat bahagian kita di sisi syarak, kita akan menjadi tali ukur yang baik untuk Allah Ta'ala, untuk diri kita yang sebenar, tak lain tak bukan dengan ilmu lah. Nasihatkan dia, pergilah belajar ilmu. Kalau setakat nasihat kata ni tak boleh buat, dia duk sentiasa buat, tu orang kita tak termakan lah tu dengan nasihat kita. Melainkan ajak dia pergi majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu sungguh-sungguh. Insya-Allah keberkatan dalam pekerjaan itu akan kita dapat kecapi. Kalau semata-mata setakat kita ni dah berpuluh-puluh kali boleh dikatakan nasihat begitu, tak ada kesan juga, tak boleh buat apalah. Melainkan didikkan dia supaya duduk dalam majlis ilmu, tawadukkan diri, rendahkan diri, duduk dalam majlis ilmu. Jadi orang yang orang yang tak ada menyesal orang tu sebab dia punca dia tak ada ilmu. Tu yang jelas sekalinya dia tidak ada ilmu pengetahuan, lalu dia suka hati. Orang kata salah pun dia kata tak salah. Dia gunalah istilah pemanis ke apa ke, macam-macam lah nak bagi sedap atas diri dia. Kalau dia belajar ilmu yang sebenar, insya-Allah benda tu dia akan terbuka, benda yang sebenar, benda tu menyalahi ke tak menyalahi, dia akan tahu. Gitulah tuan-tuan. Haji nasihatkan supaya pergilah belajar juga. Yalah tak apalah kamu tak nak dengar cakap ayah, pergi duduk dalam majlis ilmu, pergi orang mengajar, pergi semaya jemaah. Insya-Allah kamu berkat nasihat gitulah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Dah.